Yang Berhormat Tuan Syahri Zulkarnain bin Abdul Kadir, silakan. Terima kasih Tan Sri Datuk Dipertua. Soalan saya berbunyi, minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan perancangan Kementerian untuk meminda beberapa pasal dalam Akta Perlindungan Data Pribadi bagi menangani jenayah pencerobohan hampir 100 juta data pribadi dan kekangan yang dihadapi oleh kementerian menyebabkan sehingga kini akta tersebut masih belum dipinda. Sekian. Saya silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tan Sri Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM melalui Jabatan Perlindungan Data Pribadi adalah bertanggungjawab mengawal selia pemprosesan data pribadi dalam transaksi komersial berdasarkan bidang kuasa yang termaktub di bawah Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 atau Akta 709. Ya, memang benar kerajaan berhasrat untuk membuat beberapa pindaan kepada akta ini untuk penambahbaikan bagi masa akan datang, dan cadangan pindaan tersebut telah pun dipanjangkan oleh KCOM kepada Jabatan Peguam Negara pada 28 hari bulan Jun 2022 yang lalu untuk tindakan lanjut oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Untuk makluman, antara cadangan-cadangan pindaan yang dibuat akan melibatkan antara lain, yang pertama, mewajibkan semua pengguna data melantik Data Protection Officer. Yang kedua, memperkenalkan Data Breach Notification yang mewajibkan semua pengguna data untuk melaporkan kebocoran data kepada Pesuruhjaya JPDP dalam tempoh 72 jam. Yang ketiga, mewajibkan pemproses data untuk patuh kepada prinsip keselamatan di bawah Akta 709. Yang keempat, membenarkan pemindahan data pribadi antara pengguna data atas permintaan subjek data sekiranya sistem teknikal membenarkannya. Dan yang kelima, pemansuhan penentuan senarai tempat rentas sempadan yang akan menggantikan senarai tempat ataupun whitelist dengan senarai hitam bagi pemindahan data pribadi rentas sempadan. Cadangan pindaan-pindaan ini akan mewujudkan polisi perlindungan data yang lebih kukuh dan dinamik. Sebagai contoh, melalui penggunaan instrumen baru seperti pelantikan pegawai perlindungan data pribadi dan notifikasi ketirisan data. Sebaik saja kita menerima maklum balas ataupun draft akhir daripada AGC, satu kertas ataupun memorandum Jemaah Menteri akan segera disediakan dan KCOM komited untuk membentangkan cadangan pindaan Akta 709 ini dalam sesi Parlimen yang akan datang bulan Oktober, insya-Allah. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, saya difahamkan 100 juta data peribadi telah dicerobohi sebagaimana saya sebut tadi. Sehingga kini berapakah individu yang disabitkan atas akta ini dan sejauh manakah kementerian ataupun kajian yang dilakukan oleh kementerian bagi melihat kaedah dan juga langkah yang diambil oleh negara lain dalam menangani dan mengekang isu ini. Sekian. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman berdasarkan catatan dan rekod jabatan, sebenarnya sebanyak kira-kira hampir 120,296 data pribadi yang telah terlibat dalam ketirisan. Walaupun demikian, perlu dijelaskan bahawasanya yang tertakluk di bawah bidang kuasa KCOM di bawah Akta Perlindungan Data Pribadi hanyalah bagi tujuan transaksi komersial. Sementara data di jabatan dan kementerian tidak tertakluk di bawah akta ini. Untuk butiran terperinci, saya boleh berikan nanti secara bertulis kepada Yang Berhormat tentang beberapa tindakan
termasuk denda yang telah dikenakan kepada beberapa syarikat yang terlibat dan dapat dibuktikan setelah dibawa pendakwaan di mahkamah yang telah dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan ketirisan data. Terima kasih. Papa. Papa. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. YB Menteri, soalan saya, apabila data peribadi rakyat Malaysia bocor, maka banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Yang paling penting dan membimbangkan adalah apabila berluas-luasanya skem jenayah akan terjadi. Justru itu saya ingin bertanya, adakah kerajaan akan memperketatkan proses pendaftaran SIM card bermula daripada proses membeli hinggalah kepada penggunaannya. Dan satu lagi yang saya ingin nyatakan di sini, apakah kita sebagai orang awam boleh menyaman kerajaan apabila ternyata ada kebocoran data daripada apa yang disarankan oleh kerajaan? Untuk makluman yang berhormat, masalah ketirisan data dan juga gejala skam sedang kita berikan perhatian yang amat serius. Dan dia memerlukan kepada beberapa tindakan, bukan sahaja tentang pindaan akta, tetapi perlu diwujudkan mekanisme-mekanisme tertentu bagi membantu orang-orang awam dari menjadi mangsa kepada kegiatan yang sedemikian. Beberapa penelitian terhadap amalan di beberapa buah negara sedang dilakukan. Malah semalam pun saya adakan perbincangan untuk melihat kepada beberapa peraturan-peraturan terbaru yang diamalkan termasuk di Amerika dan juga di Kanada untuk mencari jalan bagaimana masalah scammers dan juga masalah-masalah berkaitan dengan data dapat kita perkukuhkan. Sama ada orang awam mempunyai wibawa dan juga kedudukan untuk mencabar kerajaan, itu tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada. Tetapi yang pentingnya sebagai badan pengawal, kerajaan berpendapat perlu dilakukan beberapa penambahbaikan lagi kerana amalan mencuri data ini makin sophisticated dengan teknologi dan sebagainya, dan kita masih lagi mempunyai dualism di mana data di bawah agensi kerajaan dan kerajaan negeri tidak tertakluk kepada akta ini, sementara data-data yang melibatkan semua transaksi komersial memang tertakluk kepada data ataupun akta perlindungan data peribadi. Jadi saya memberi jaminan pada Dewan Yang Mulia ini, langkah-langkah susulan selain daripada pindaan akta sedang diusahakan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Dua Partai, ringkas Dua Partai. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ingin tanya, bila pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi ini akan dibawa, dan juga apakah langkah-langkah yang sebenarnya dia bukan sahaja melibatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, tapi kalau kita lihat contohnya, bila mak saya kena scam, macam mana orang tahu mak saya ada jumlah yang sebanyak itu dalam tabung haji? Jadi dia melibatkan institusi-institusi lain. Apakah langkah kerajaan untuk memastikan tahap keselamatan data di semua institusi-institusi yang memegang wang dapat diselaraskan dan dipertingkat? Terima kasih. Mungkin Muhammad masuk lewat sikit. Tadi waktu saya memberi jawapan, saya dah memberitahu bahawa pindaan pada akta ini akan dibawa dalam sesi parlimen yang akan datang, insyaAllah. Setelah kita dapat, sebab draft sudah pun dihantar kepada AGC pada bulan Jun yang lalu, 22 bulan Jun. Ya. Tentang kerisauan yang berhormat itu memang ada asasnya, tapi macam saya katakan tadi, kita ni ada dua skop. Satu, data-data di bawah pegangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang tidak tertakluk kepada akta yang sedia ada ini, di mana akta perlindungan data peribadi ini hanya tertumpu kepada data yang melibatkan transaksi-transaksi komersial. Ya. Itu satu perkara. Dan
kerjasama betul akan melibatkan beberapa agensi, terutama sekali yang menjaga keselamatan data secara keseluruhannya adalah di bawah NACSA, di bawah Jabatan Perdana Menteri, sementara Suruhanjaya Perlindungan Data Pribadi di bawah Akta 709 ini di bawah KECOM, dan sudah tentu badan penyiasatnya adalah melibatkan PDRM. Sebab itu apa yang kita cuba lakukan sekarang ini untuk melihat secara keseluruhannya, termasuk selain pada advokasi untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai supaya jangan mudah terjebak dengan panggilan-panggilan yang tidak menentu dan sebagainya. Kita sedang merancang untuk mengadakan satu platform di mana orang awam apabila menerima panggilan-panggilan yang meragukan, dia dapat terus merujuk untuk menyemak kesahihan nombor tersebut sama ada datang daripada pemegang talian yang sah ataupun tidak. Dan ini memerlukan kita bekerjasama dengan semua pembekal perkhidmatan ataupun telcos untuk memastikan kita ada satu depository ke semua rekod pemegang-pemegang akaun talian bagi semua syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Perkara ini sedang disusudi oleh kementerian, khususnya MCMC. Terima kasih.